general room. Okey. So, kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada kita dah lengkapkan mengenai pembentukan minda seorang pedagang, melihat bahawa kesemua ni melibatkan satu proses. Ini adalah satu proses yang ongoing. It's a lifetime punya proses, di mana trading ni sebenarnya the longer anda dalam bidang ni, it's not about this. Bukan kata ini tak penting. Anda sepatutnya develop satu sistem yang kena kepada anda. Whatever teknik yang anda develop ataupun ikut, semua tu bagus. Selain daripada ini, iaitu kepada teknik, benda yang paling penting dalam sistem dagangan bukan ini. Ini cuma benda yang anda buat untuk keluar masuk. Masalahnya bila penekanan segala-galanya dekat sini. But itu penting. Anda kena ada, itu asas. Anda nak berniaga, anda kena tahu cara nak berniaga. Cara nak berniaga bukan hanya buka pintu kedai, tutup pintu kedai, customer beli, customer jual. Bukan hanya itu. Okey? Yang penting dalam perniagaan sebenarnya, dalam apa-apa juga bisnes, pengurusan duit. Benda ni yang sepatutnya anda develop lebih dalam lagi. Apa juga teknik yang anda pakai, 3711, BBMA, crossover, candlestick, Wyckoff, or whatever teknik yang anda pakai, semua bagus. Asalkan anda faham masuk, anda faham keluar, anda ikut dia. Okey, tapi starting daripada hari ini sampai minggu depan, kita akan cerita pasal sistem 3711. Okey. A more important part of a system sebenarnya adalah model size posisi. Model size posisi ni mengetahui berapa equity yang kita akan risikokan kepada setiap entry bergantung kepada prestasi yang ini. Lagi bagus prestasi dia, lagi anda akan meningkatkan saiz dagangan. Bila anda bila prestasi dia tak bagus, kita tak tingkatkan saiz dagangan. Masalahnya, ini masalah utama, anda melihat kepada cuma equity. Yes, itu penting. The thing is, kebanyakan melihat kepada equity, dia tak ada cara untuk merancang penggunaan equity dia. Maksud saya macam ni, 10 kali entry, 8 kali tak cantik, sama ada SL ataupun BE. 1 kali SL, satu kali entah dia buat apa, ni pergi ni last kali tekan kan, ataupun 2 kali tekan besar. Trading tu TP ataupun profit. Adakah ini bagus? Yes and no. Kalau anda mempunyai risk-reward ratio yang besar, ni kaitan risk-reward ya. Kalau anda mempunyai risk-reward ratio yang besar, ini bagus. Kalau anda mempunyai risk-reward ratio, kalau 28 maksudnya itu ada 20% ya. Winning rate dia 20%. Kalau anda mempunyai winning rate 20%, anda kena risk-reward kena besar. Maybe 1/8, 1/10. Satu kali TP dia cover semua ni dan ada keuntungan. Dan memang nature sistem anda macam tu. Dia banyak kena SL tapi satu TP dia cover semua. Kalau memang itu dalam sistem anda, sistem tu bagus kepada anda. Tapi berapa ramai trader yang tahan dengan yang banyak kena SL? Kalau memang itu dalam nature sistem anda, itu sesuai kepada anda. Kalau dia tak kena kepada anda, itu tak sesuai kepada anda. Bukan semua orang boleh trade dengan 20% winning rate dan still buat duit. Faham? Ramainya mencari yang nak cari 80% ke atas. Minta maaf, tak banyak sistem.
Tak banyak. Longer term, dia kepada risk reward ratio dan kepada berapa banyak yang kita allocatekan untuk memastikan portfolio tu bertahan. Okey. Tetapi sebelum setting benda ni, anda kena tahu apa yang anda nak, objektif anda. Itu kita rangkumkan apa yang kita dah bincangkan. Dan untuk mula menetapkan objektif anda kena ada yang kena kepada bidang ni. Sasaran yang masuk akal. Anda kena melihat ini bukan sebagai hobi. Dia adalah satu bisnes yang nyata secara online. Itu je. Lepas tu anda akan setkan berapa modal yang akan anda letakkan dalam portfolio anda. Buat belanjawan anda. Dan penetapan masa yang anda akan peruntukkan untuk perniagaan online. Benda ni, bab inilah yang sepatutnya anda luangkan banyak masa sebelum anda masuk kat sini. Sebab itu, saya dah kongsikan mengenai latihan belief, kepercayaan tu. Buat dia. Ambil masa mungkin selama 3 bulan untuk develop satu, dia is a life, something yang anda buat secara berulang-ulang sebenarnya. Tapi kalau nak bagi timeline, bagi saya minimum dia adalah 3 bulan. Bukan apa saya letakkan time. Sebab nak tukar kepercayaan tu dia adalah something yang amat-amat susah. Amat-amat susah. Kita dibesarkan cara tu, kita dikelilingi oleh community macam tu. Dan sebab itu kita nampak apa dia susah, benda yang paling susah nak buat. Yang dapat kepercayaan. Tetapi kalau bagi saya timeline, maybe 3 bulan. Maybe 3 bulan. Buat benda ni. Lepas tu buat anda punya bajet untuk setahun. Berapa sebenarnya duit yang anda ada untuk bidang ni? Berapa yang anda sanggup hilang daripada duit tu? Dan berapa sasaran anda? Berapa lama tempoh? Kita semua tak sama. Ada orang trading untuk suka-suka, secara part time. Jadi kaedah dia kepada bajet ni pun dia takkan letak duit besar. Okey, kalau yang macam tu anda tak letak duit besar, anda letakkan satu yang kecil dan anda faham anda buat dia secara tak konsisten. Faham? Ada masa trade, ada masa tak trade. Ada masa tengok chart, ada masa sibuk. Jadi kalau itu apa yang anda buat, tak salah. Sebab lain-lain orang, lain cara. Tapi apa yang anda faham, anda tahu. Itu approach anda. So, anda tak mengharapkan something konsisten. So, anda sendiri sedang buat benda tak konsisten. But, kalau anda nampak satu sistem yang sesuai kepada anda. Kalau itu cara anda, nasihat saya jangan pergi kepada short term. Pergi kepada long term. Sebab anda tak selalu ada masa untuk analisa market. Yang macam ni lah yang selalunya mencari signal. Mencari sistem copy trade. Copy trade tak salah pun. Anda boleh ambil satu copy trade. Anda boleh ambil satu signal service. Lepas tu applykan model size posisi. Buat dia dekat demo, ikut dahulu. Masa dia naik, anda buat apa. Masa dia turun, anda buat apa. Sebenarnya bukannya kepada teknik. Anda boleh kepada model size posisi. Okey. Nombor 3, buat timetable anda. Bilanya anda akan buat analisa. Bilanya anda kata anda trading. Apa yang dimaksudkan dengan anda trading tu? Okey. Nombor 4, anda test out sistem. Dapatkan dia punya prestasi. Okey. Buat langkah-langkah ni. Ini ambil masa. Kalau bang, saya dah trade 5 tahun bang. Banyak ni yang saya buat adalah benda ni. Ini yang paling banyak orang buat. Dia test sistem saja. Bertukar-tukar teknik. Tapi dia tak lihat kepada faktor dia. Benda ni yang payah. Part disiplin. Bab ini yang paling payah dan tak popular. Okey? Itu kita punya ni. Jadi starting daripada hari ni,
kita masuk kepada cerita model pasaran. Segala-galanya yang kita bincangkan dari minggu lepas sampai pada minggu ini, awal minggu ni, semua ni adalah untuk ini. Faham tak? Ya, 4 topik yang kita cover tu adalah untuk ini. Bagaimana anda melihat diri anda dan come up with objektif, dan daripada objektif tu anda akan membina model saiz posisi. Itu yang sebenarnya. Tapi nak buat model saiz posisi, anda kena tahu kepada kepada apa yang anda nak, dan baru dapat nak buat. Maksudnya berapa banyak nak letak, bila nak naikkan lot sizing, bila nak turunkan saiz posisi, benda tu. Okay, now hari ni kita mula dengan dengan sistem dagangan.